Kata Ibnu Abi Al-Hawari, orang ini kalau menyelami alam malakut, dia akan kembali membawa berbagai ilmu hikmat, ilmu kebijaksanaan, tanpa berhajat kepada guru. Tidak perlu kepada guru. Yakni dia akan mendapat kefahaman ilmu yang langsung diajar, diilhamkan kepadanya, sehingga dapat memahami perkara-perkara itu tanpa belajar. Itu maksudnya. Bukan berarti tanpa guru seolahnya menganjurkan kita supaya jangan berguru, jangan salah faham. Tanpa guru di situ dengan makna orang ini kalau menyelami alam itu dia akan mendapat ilmu diilhamkan Allah tanpa menerusi pembelajaran menurut kaedah biasa. Itu maksudnya. Bukan bermaksud seolahnya menganjurkan boleh orang menyelami alam ini tanpa guru. Inilah yang perlu kita sedari, fahami baik-baik. Dan banyaklah timbul masalah di kalangan orang kita. Kaedah ulama ahli tasawuf sudah menetapkan. Saya terpaksa menjelaskan perkara ini berkali-kali kerana masalah ini berlaku di merata-rata tempat. Masalah disiplin yang ditetapkan di dalam kaedah ilmu tasawuf bahawa seseorang itu perlu berguru untuk mempelajari tasawuf yang khusus, menyelami alam makrifat secara khusus, perlu bahkan wajib dia berguru. Ini disiplin yang ditetapkan di dalam pengajian ilmu tasawuf. Tapi kedengaran sesetengah pihak yang tidak mahu menerima hakikat ini, lalu membuat fatwa sendiri, boleh tanpa berguru menyelami alam ini. Inilah yang ingin saya jelaskan. Lalu bagaimana? Merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ternyata saranan supaya berguru itu jelas. Nabi sendiri pun semacam boleh dikatakan ada malaikat yang memberikan pelajaran kepadanya. Sekalipun Nabi itu diajarkan langsung oleh Allah, maka dari sudut tertentu ada malaikat yang mengatur, yang menguruskan, yang memberikan pelajarannya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bersama dengan Jibril alaihi salam. Seolahnya Jibril itu menjadi guru yang mengajarkan Nabi, menjelaskan hal-hal yang berlaku dalam sepanjang perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjurus ke situ. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang sudah pun kembali kepadaku. Kita disuruh ikut orang yang sudah berjaya kembali ke jalan Allah. Memang kita sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis, tapi untuk memahami keilmuan Al-Quran dan hadis itu perlu kepada orang-orang yang berkepakaran. Perlu kepada orang yang berkepakaran. Jadi dapat saya simpulkan bahawa para ulama ahli tasawuf setelah meneliti dalil-dalil Al-Quran dan hadis, mereka membuat kesimpulan tadi, wajib berguru terutamanya dalam hal mempelajari ilmu tasawuf secara khusus. Tapi tidaklah semua perkara. Hal ini perlu kita fahami baik-baiklah. Mereka itu menjelaskan begini, kalaulah tasawuf yang kita nak tempuh itu tasawuf yang bersifat tasawuf at-taqwa, mujahadah at-taqwa, yakni usaha kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang, untuk melaksanakan solat, puasa dan sebagainya. Itu sebahagian daripada tuntutan tasawuf yang dinamakan, peringkat itu dinamakan sebagai mujahadah at-taqwa. Mujahadah untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib dan meninggalkan larangan Allah yang diharamkan. Larangan-larangan yakni pengharaman perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menempuh mujahadah ini, menurut mereka itu tidak perlu kepada berguru. Sesiapa yang dapat memahami perkara itu sudah cukup. Tapi kalau ada orang yang mengajarkan
Itu lebih baik. Tapi bagi orang yang ingin menempuh satu bentuk mujahadah yang bersifat dalaman sikit, proses untuk menyucikan hati, membuang sifat-sifat yang mazmumah, menggantikannya dengan sifat-sifat yang mahmudah. Nak buang sifat lalai hati supaya timbul khusyuk, nak buang keluh kesah sehingga timbul redha, tenang, nak buang pengaruh-pengaruh nafsu sehingga hati itu tunduk, cenderung mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Proses-proses dalaman manusia ini, proses ini dikenali di sisi mereka itu sebagai mujahadah al-istiqamah. Mujahadah istiqamah untuk membetulkan hal ehwal dalaman kita, untuk merubah dia itu, membuang sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Mujahadah ini untuk menempuhnya, mereka sangat menuntut supaya ada orang yang memimpin, atau bahasa yang mudah, ada gurunya. Tapi mereka tidak memistikan, tidak menjadi kewajipan lagi, tapi sangat dituntut. Kenapa? Kerana urusan ini agak sulit, agak payah. Agak payah nak membuang sifat-sifat ini. Dia seumpama terbuang yang buat sarang dalam tanah. Tengok atas tu comel dah, rupanya dalam tu berseranggoh terbuang. Kadang-kadang boleh berlaku begitu. Jadi kita rasa kita ni comel dah, rupanya dalam beratas sekali. Jadi sukar untuk seseorang mengesan yang tersembunyi. Maka sebab itu ahli tasawuf sangat menganjurkan supaya ada syekh yang memantau perkara ini, tapi bukan menjadi satu kewajipan. Itulah yang dinamakan mujahadah istiqamah. Tapi kalau ada, sangat baik. Adapun mujahadah yang ketiga, usaha untuk mencapai maqam ihsan, membuka hijab-hijab hati sehingga mencapai hakikat iman. Mujahadah ini diistilahkan oleh mereka itu sebagai mujahadah al-kashfi. Mujahadah membuka hijab-hijab hati sehingga mencapai hakikat ihsan, terbuka rahsia musyahadah, tercapai hakikat iman. Bagi orang yang ingin menempuh mujahadah ini, diperwajibkan, dipersyaratkan semestinya ada guru. Jadi di sinilah kita boleh faham. Jadi tasawuf itu ada banyak tingkatannya. Kalau untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang, itu bukanlah menjadi kewajipan berguru. Demikian juga untuk baiki sifat-sifat dalaman itu. Tapi kalau ada, sangat baik. Tapi bagi orang yang ingin menyelami hal-hal yang lebih dalam dari itu, wajib dia berguru. Tapi menempuh mujahadah yang ketiga itu bukanlah menjadi kewajipan. Dia adalah satu kesempurnaan, bukan menjadi kewajipan. Yang wajib mujahadah takwa pertama tadi itu. Lepas tu dituntut pula mujahadah istiqamah. Bahkan ada kalanya menjadi wajib, seperti kita nak buang sifat buruk kita, hasad dengki kita, supaya kita hilang sifat itu. Itu sebahagian daripada mujahadah istiqamah, menjadi kewajipan. Jadi tengok, tasawuf yang mana yang kita tempuh, yang menjadi kewajipan berguru tasawuf pada maqam mujahadah al-kashfi tadi. Maka sesiapa yang menempuh maqam mujahadah ini tanpa guru, inilah yang selalu membawa penyelewengan, membawa kepada kesesatan. Al-Imam At-Tusi di dalam karyanya Al-Lumah menceritakan kisah yang terjadi pada seorang tuan guru, namanya Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Nak cerita macam mana orang yang cuba masuk ke alam itu tanpa pimpinan selalu diperdaya. Berguru pun belum pasti, belum jamin, tapi mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan. Ibarat kita kan nak jemurang sungai agak ada perahu, mudah-mudahan selamat. Tak ada perahu berat nanang. Kalau tak ada perahu, macam-macam dalam tu ada, buaya pun ada, ikan piranha pun ada, macam-macam. Jadi terjadi pengalaman lama ni, terjadi pada Tuan Syekh Abdul Wahid bin Zaid ni. Siapa beliau ini? Penerus, salah seorang penerus keilmuan Al-Imam Hasan Al-Basri ni, Syekh Abdul Wahid bin Zaid ni. Dia melatih muridnya dengan mujahadah yang agak berat, sehingga menjadikan sekelompok murid-muridnya itu tak tahan, akhir sekali lari buat kumpulan sendiri.
Reka sendiri. Reka, masalah dia reka sendiri ni. Satu hari dipertemukan Allah antara guru ini dengan bekas murid-murid ini. Pandai reka ilmu sendiri ni, buat ni, mujahadah passion sendiri ni, ikut fahaman, ikut akal sendiri ni. Jadi bertemulah dua orang ini. Maka si yang murid ini bercerita dengan begitu bangga sekali. Kami ini sudah tinggi maqam, mencapai maqam tinggi, boleh masuk syurga katanya. Gaya cakap pun dah sedap dah. Maqam tinggi lah ni. Sebab itu tasawuf ini ilmu tawadhu, ilmu rahsia. Kalau ada orang mengaku tasawuf cakap sebelum mudah, maka sebut tinggi kena nilai 10 kali. Nak mudah menyalah orang tu sebut tak betul. Ni saja betul belaka. Kena nilai 20 kali awak jenis gini. Kena nilai. Kerana tasawuf itu membawa kita merasa fakir diri, miskin diri, hina diri, tak ada apa satu. Bahkan kita akan merasakan orang lain semuanya lebih baik dari kita. Itu tasawuf nak bawa kita ke situ. Jadi bila si murid ini cerita dengan sedap ni, masuk syurga makam tinggi lagi ni, Syekh ni nak tengok lah, nak rasa kat sekali. Boleh tak aku nak masuk atas syurga mu masuk tu? Bahasa mudah gitulah. Tak apa, dengan yakin. Dengan yakin dia. Bawalah Tuan Syekh ni pergi ke satu tempat. Tapi bila sampai menjelang senja, keadaan berubah. Rupanya jadi sungguh rupanya. Keadaan sudah berubah. Keadaan padang pasir itu tiba-tiba bertukar menjadi satu ehwan yang sangat cantik, indah. Seolah-olahnya macam syurga lah. Hal ini ternyata dialami oleh Syekh Abdul Wahid ini. Perubahan keadaan tadi, berubah keadaan comel, benda yang tidak terbayang, yang disangkakan oleh para murid tadi sebagai syurga. Jadi dia asyik dengan benda tu, galik dan rasa sedap hati. Lepas tu cakap dah sebelum mudah tu, makam tinggi ni, makam tinggi sungguh gitu tu. Tengok, lalu apa kesudahan ceritanya? Jadi Allah Ta'ala menjaga hamba-hambanya yang soleh. Wa huwa yatawalla salihin. Allah Ta'ala menjaga hambanya yang bagaimana yang dijaga oleh Allah, yang soleh, hatinya penuh makrifat, penuh tawaduk hatinya, penuh makrifat hatinya, dijaga oleh Allah. Wa huwa yatawalla salihin. Terasa nak tengok bahagian bawah ni, tengok apa benda. Sebab dalam pengalaman itu, mari orang-orang yang berjubah hijau ni bawa makanan minuman sedap-sedap ni, galik orang ni makan. Syekh ni tiba-tiba terasa nak tengok bahagian bawah, nampak rupa-rupanya kelihatan kaki-kaki binatang. Pelik ni. Syekh itu sedar bahawa kumpulan kelompok murid-murid ini, bekas murid-murid ini yang menyangka masuk syurga ni, berada di maqam yang tinggi, alam yang tinggi ini, sedang terpedaya. Apa yang terjadi keesokan harinya? Mereka ini bergelimang di dalam najis-najis binatang. Rupanya duduk di kandang binatang, najis-najis saja, yang mereka sangkakan duduk dalam syurga, diperdaya oleh nafsu dan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Perkara yang serupa berlaku kepada Al-Imam Junaid. Murid dia ada seorang tu, waktu baru beramah dia berzikir tu, dia rasa naik makam yang tinggi, naik ke langit. Dia rasa syok, asyik. Mula pandang rendah orang, dia seorang betul belaka. Jadi gitu. Jadi Allah Ta'ala telah membuka rahsia ini kepada Junaid dengan menerusi firasatnya. Dia datang ke rumah murid itu. Dia kata, kalau engkau mengalami lagi pengalaman ini, bacalah la hawla wa la quwata illa billah. Si murid ini, dia sangka dia betul. Betul aku ni ada. Na'udzubillahi min zalik. Dia rasa dia betul. Sehingga hampir-hampir dia tidak melaksanakan perintah gurunya. Yang guru besar, kalau kau mengalami lagi keadaan tadi, kau sebutlah la hawla wa la quwata illa billah. Dia rasa, dok molek ni kata ni. Akal dia tu, dia rasa molek. Hampir-hampir dia tidak melaksanakan yang diperintahkan. Tapi barangkali nasib memihak kepadanya. Dia kata, baik juga aku uji sekali kata-kata Tuan Guru Junaid ni. Dia pun sebut la haula wala quwata illa billah. Debu hilang habis hak molek-molek alam itu. Di mana dia? Jatuh dalam jambang. Duduk dalam jambang rupanya. Masya-Allah. Ini. Jadi ahli-ahli rohani yang suka benda-benda begini ni,
perlu berhati-hati. Terutamanya biarlah merujuk pada tuan guru yang benar, yang jujur, yang mempunyai letak yang silsilah, yang sahih, yang bersambungan sampai ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud tidak berguru di sini dengan arti dia dapat ilmu hikmat itu tanpa mesti belajar. Bukan seolahnya tasawuf mengatakan tidak payah berguru. Jangan salah faham. Bagaimana kenyataannya para ulama? Ulama ahli tasawuf yang membuat kenyataan seperti tadi, mereka sendiri macam mana? Orang yang katakan wajib berguru ni, mereka sendiri tuan-tuan kajilah sejarah hidup mereka itu. Tuan-tuan cari seorang je ulama ahli tasawuf yang disenarai sebagai ahli tasawuf. Ingat tu. Yang disenarai sebagai ahli tasawuf yang muktabar, yang diakui sebagai seorang sufi ahli tasawuf. Cari seorang je. Orang yang mengaji sendiri tak ada guru. Cari seorang kalau ada. Termasuk Al-Ghazali. Cuma ada orang dibaca kisah tu, mula dia faham, mula buat tafsiran sikit lah. Dia kata Ghazali pun tak berguru. Saya faham maksudnya tu. Dia baca kitab Syekh Abdul Halim Mahmud ketika syarah Al-Munqiz min ad-Dalal, Qadiyat at-Tasawuf Al-Munqiz min ad-Dalal, kisah sejarah Al-Ghazali yang ditulis oleh Ismail Al-Farisi. Dia kata, memang Ghazali kata satu ketika dia pernah belajar dengan Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Farmadi ini mengajarkan kepada beliau kekunci tarekat, tapi ternyata Imam Ghazali semacam belum mencapai maksudnya, tapi dia berguru. Kita perlu faham, saya kata orang yang menjelaskan peristiwa ini lalu membuat kenyataan Ghazali sendiri pun sampai ke makam itu tidak berguru, tidak tepat, tidak betul. Kenapa? Dia tak faham disiplin ilmu tasawuf. Satu. Yang kedua, dia baca waktu sutil je, dia tak baca kitab-kitab lain. Tak masalah saya detail sikit hari ni. Kalau bab-bab ilmiah ni terpaksa saya detail sikit lah. Kalau tidak kita main gaya kapung je, tak payah jemput kitab-kitab pun. Jadi saya jelaskan sikit lah. Nanti saya akan sambung kenyataan ini pada minggu akan datang lagi lah. Cuma nak beritahu bahawa saya tidak setuju dengan kenyataan tadi itu. Atas dasar pertama sekali Al-Imam Al-Ghazali ini dalam kitab-kitab yang lain dia menyatakan wajib berguru. Dia sendiri menyatakan dalam Ihya, dalam Khulasah At-Tasanif fi Tasawuf, dia sendiri menyatakan wajib berguru dalam tasawuf ni secara khusus ni. Jadi kalau orang kata Ghazali sendiri sampai maka tu tak berguru, sangat jauh, berlawang terus dengan apa yang disebut.